Selama lebih setengah abad, nama Man Bai berlegar dalam dunia hiburan sebagai ikon suara emas, namun jiwanya tetap diam, terperangkap dalam kesunyian pribadi yang tidak diketahui oleh sesiapa. Di sebalik senyuman yang memikat peminat dan lagu-lagu seperti Kau Ilhamku, yang masih menjadi siulan generasi demi generasi, tiada siapa menyedari bahawa lelaki ini sedang menyimpan sebuah beban yang membungkam suaranya selama 57 tahun. Namun kini, ketika tubuhnya semakin lemah, ketika penyakit datang tanpa henti, satu demi satu, Man Bai akhirnya memilih untuk bersuara. Ia bermula dengan satu acara tertutup di Kuala Lumpur, sebuah sesi kecil yang dipenuhi rakan-rakan seniman, wartawan terpilih, dan beberapa peminat setia. Tidak ramai tahu acara ini bukan sekadar pertemuan semula, tetapi satu pengakuan, sebuah luahan yang telah dipendam sejak zaman remajanya. Ketika beliau mengambil mikrofon, hadirin sunyi. Wajahnya kelihatan tenang, namun mata itu menyimpan 1000 kisah. Dan disitulah, buat kali pertama, Man Bai membuka mulut tentang penderitaan sebenar yang dialaminya selama ini. Bukan sahaja secara fizikal, tetapi jiwa yang terluka, yang selama ini ditutup rapi. Ada masa saya nyanyi, saya sendiri tak percaya pada lirik lagu yang saya dendangkan, katanya dengan suara yang serak, kerana hati saya tak pernah benar-benar tenang. Ruang itu menjadi sepi, seolah-olah masa terhenti. Man Bai, yang selama ini dikenal sebagai ikon ketenangan dan ketulusan, akhirnya menunjukkan sisi yang paling rapuh, sisi yang selama ini disembunyikan dari dunia. Beliau menceritakan bagaimana sejak kecil lagi, kehidupannya dipenuhi kesunyian, bukan kerana tiada kasih sayang, tetapi kerana terlalu banyak yang berlaku tanpa penjelasan. Ayahnya pergi tanpa pesan, ibunya membesarkan dia dan adik-beradiknya dalam keadaan serba kekurangan. Namun, apa yang lebih menghantui ialah sebuah trauma pribadi yang tidak pernah dia luahkan, yang menjadi akar kepada segala diam yang menyelubungi hidupnya. Trauma itu, yang tidak perlu dijelaskan secara terperinci, telah membentuk satu tembok kukuh di dalam dirinya, mengasingkan jiwanya dari dunia luar. Dan kini, di usia 66 tahun, dengan penyakit jantung, masalah saraf, dan kesukaran bernafas yang makin meruncing, Man Bai merasa sudah tiba masanya untuk melepaskan beban itu. Tubuh saya makin lemah, katanya, tapi jiwa saya baru sekarang terasa hidup. Luahannya menjadi titik mula kepada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cerita seorang selebriti. Ia menjadi lambang keberanian bahawa meskipun suara kita pernah dibungkam, ada masa di mana kebenaran mesti dilafazkan, meski lewat. Sesi itu bukan sahaja membuka mata banyak pihak, tetapi juga menjadi cermin kepada masyarakat bahawa kesunyian bukan milik golongan marhain semata. Bahkan mereka yang kelihatan sempurna juga membawa luka yang tidak ternampak di mata. Selepas acara itu, media sosial dibanjiri dengan ucapan sokongan, penghormatan, dan kesyukuran kerana akhirnya seorang tokoh sepertinya sanggup mendedahkan sisi paling jujur dalam hidupnya. Banyak peminat menulis bahawa mereka menangis ketika mendengar rakaman suaranya yang serak namun penuh keberanian. Tidak kurang juga yang menyatakan betapa pentingnya pengakuan seperti itu bagi menormalisasi perbincangan tentang kesihatan mental, trauma, dan beban emosi dalam kalangan lelaki dewasa. Namun, apa yang lebih menyayat hati ialah perkembangan kesihatan Man Bai yang semakin merosot. Dalam diam, tubuhnya mulai memberontak. Ubat-ubatan yang perlu diambil semakin banyak, lawatan ke hospital menjadi rutin, dan waktu rehatnya kian panjang. Tetapi anehnya, sejak pengakuan itu, ada cahaya baru di wajahnya. Seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terangkat. Meskipun tubuhnya merana, jiwanya semakin bebas. Dalam satu temu bual susulan, beliau berkata,
Saya tak menyesal menunggu sampai sekarang. Mungkin masa dulu belum sesuai. Tapi sekarang, walau sakit ini mencengkam, saya rasa ringan. Jiwa saya dah berdamai. Man Bai kini bukan sahaja dikenali sebagai penyanyi legenda, tetapi juga sebagai simbol ketabahan. Seseorang yang telah melalui 57 tahun kesunyian tanpa mengeluh, dan akhirnya memilih untuk bersuara ketika dunia menyangka semuanya sudah terlalu lewat. Namun bagi mereka yang benar-benar mendengar, suara itu, walau terlambat, adalah suara yang menyelamatkan. Bukan sahaja untuk dirinya, tetapi untuk semua yang pernah merasa terperangkap dalam diam. Dan begitulah, cerita ini terus berkembang. Tanpa noktah yang jelas, kerana kisah hidup manusia tidak pernah benar-benar tamat. Setiap kali Man Bai melangkah masuk ke ruang tamu rumah lamanya di Ampang, langkahnya perlahan, bukan kerana usia, tetapi kerana setiap sudut rumah itu menyimpan serpihan kenangan, yang selama ini hanya disimpannya dalam diam. Bau kayu tua yang basah selepas hujan, bingkai gambar yang sedikit berhabuk di dinding, dan cerek air lama yang masih setia di atas dapur, semuanya seolah-olah berbicara kembali kepadanya. Di sofa coklat yang sudah mula merekah kulitnya, dia biasa duduk termenung malam-malam, memandang keluar tingkap dan mendengar deruan kenderaan dari jauh, sambil memeluk lututnya sendiri, seperti seorang anak kecil mencari pelukan yang tidak pernah sampai. Man Bai bukan sekadar tokoh di pentas. Dalam diamnya, dia adalah seorang bapa yang kadangkala terlupa cara meluahkan kasih sayang. Anak-anaknya sering mengatakan ayah mereka penyayang tetapi sukar difahami. Dia bukan lelaki yang pandai bertutur panjang, tetapi akan meletakkan segelas air suam di tepi katil mereka setiap kali mereka sakit, atau memandu diam-diam dari Johor ke KL hanya untuk memastikan anak bongsunya tiba selamat di rumah selepas konsert. Itu cara dia berkata, "Aku sayang kamu." Dan di dalam bilik tidur lamanya, di mana gitar pertamanya masih tergantung di dinding, penuh habuk tetapi tidak pernah dilupakan, dia sering duduk diam. Tali gitar itu sudah longgar, kayunya sudah retak sedikit, tetapi bagi Man Bai, itu bukan sekadar alat musik. Itu adalah saksi bisu kepada setiap tangisan yang tidak pernah diluahkan, setiap lagu yang tercipta dalam kesepian yang tidak disedari sesiapa. Satu perkara yang membuat sesi pengakuannya lebih menggugah ialah caranya bercerita, tidak dramatik, tidak cuba meraih simpati, tetapi tulus. Dia menceritakan bagaimana tubuhnya kini cepat letih, bagaimana pagi-pagi dia bangun dengan sendi-sendi yang seolah-olah menolak untuk bergerak. Kadang saya bangun dan hanya duduk di hujung katil, fikir, hari ini aku masih hidup, tapi aku nak buat apa dengan hidup ni? Katanya. Dan dari situ, dia mulakan rutin, menyeduh kopi pekat, menyelak surat kabar, dan duduk mendengar lagu-lagu lamanya. Bukan untuk berbangga, tetapi untuk mengingat siapa dirinya dulu, sebelum dunia memaksa dia membisu. Apa yang membuat semua orang terdiam bukanlah semata-mata kerana pendedahan yang dibuatnya, tetapi kerana keikhlasan yang terpancar dalam setiap geraknya. Dia tidak cuba jadi mangsa. Dia tidak salahkan sesiapa. Dia hanya bercerita tentang bagaimana dia melawan tekanan dalam senyap, tentang malam-malam yang dia habiskan menulis lirik yang tidak pernah dirakam, dan tentang ketakutan yang selalu menghantuinya. Ketakutan menjadi seorang ayah yang gagal, seorang suami yang sunyi, seorang lelaki yang hanya dikenang kerana satu lagu. Kini, setiap batuk kecilnya membawa ketakutan. Setiap temu janji doktor mengundang persoalan yang lebih berat daripada diagnosis. Namun yang mengagumkan dan menyentuh ialah bagaimana dia memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Dia hadir ke sesi-sesi kecil, berbual dengan peminat tua dan muda, dan selalu membawa senyuman yang tidak dibuat-buat.
Saya dah tak takut orang tahu saya lemah, katanya. Sebab saya manusia juga. Di satu ketika, selepas satu sesi temu bual dengan stesen radio kecil, seorang peminat tua yang hampir sebaya dengannya memeluk dia tanpa berkata apa-apa. Man Bai hanya senyum dan berbisik, "Saya faham." Pelukan itu bukan untuk seorang artis, tetapi untuk seorang lelaki yang akhirnya berani berkata jujur. Dan dalam kejujuran itu, ramai yang merasakan seolah-olah Man Bai mewakili mereka. Mereka yang pernah luka, pernah takut, pernah sunyi, tetapi tidak pernah diberi ruang untuk bersuara. Suatu petang, hujan turun perlahan. Di beranda rumahnya, Man Bai duduk dengan selimut nipis menyelimuti bahunya, sambil mencatat lirik di atas helaian kertas lusuh. Tangannya menggigil sedikit, tetapi matanya penuh semangat. "Lagu ini bukan untuk jual, hanya untuk aku," bisiknya kepada seorang rakan lama yang menziarah. Dan di saat itu, wataknya tidak lagi sekadar seorang legenda seni suara. Dia menjadi simbol manusia biasa, yang belajar berdamai dengan dirinya sendiri selepas sekian lama. Cerita Man Bai bukan sekadar cerita tentang muzik atau penyakit. Ia adalah kisah tentang diam yang akhirnya berbunyi, tentang luka yang tidak lagi disorok, tentang keberanian untuk menjadi rapuh di depan dunia. Dan dalam setiap hela nafasnya yang berat, setiap langkah perlahan ke dapur, setiap kenangan kecil di rumah lamanya, pembaca tidak sekadar melihat dari jauh, tetapi merasa seolah-olah mereka sedang duduk di sebelahnya, menyaksikan sebuah jiwa yang perlahan-lahan sembuh, tanpa benar-benar sembuh. Namun, meskipun Man Bai sudah membuka sebahagian isi hatinya, ada sesuatu yang tetap dibiarkannya tergantung. Dalam setiap kisah yang disampaikan, dalam setiap senyuman yang diberi, seolah-olah ada lapisan lain yang tidak dijelaskan, sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih tua daripada waktu itu sendiri. Sesuatu yang tetap terkunci, walau kata-katanya sudah mula mengalir. Dia seperti menyusun cebisan kebenaran, namun tidak membiarkan sesiapa melihat keseluruhan gambarnya. Peminat dan kenalan lama mula berteka-teki. Apakah trauma yang sebenar yang dipendam selama 57 tahun itu? Kenapa dia masih mengelak dari menyebut nama tertentu dalam hidupnya, terutamanya seseorang yang disebut secara samar dalam beberapa temu bualnya? Dia satu-satunya yang tahu, tapi kami sudah lama tak berjumpa. Siapa dia itu? Seorang sahabat? Seorang kekasih? Atau musuh yang suatu ketika dulu pernah menjadi segalanya? Tidak ada sesiapa berani bertanya, dan Man Bai sendiri tidak pernah menjelaskan. Setiap kali ada yang cuba menyentuh lebih dalam, dia hanya akan diam sejenak, menatap jauh ke arah langit, seolah-olah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Sebelum tersenyum dan menjawab, "Ada benda yang tak boleh diceritakan, walau kita dah sedia?" Jawapan yang mengundang lebih banyak persoalan daripada penjelasan. Malam-malamnya pula menjadi ritual sunyi yang tidak berubah. Kadang-kadang, jiran melihat lampu rumahnya masih menyala hingga subuh. Ada yang mendakwa terdengar bunyi petikan gitar sayu, lagu-lagu yang tidak dikenali, seolah-olah dicipta hanya untuk dirinya. Dan di antara nada-nada itu, ada satu suara yang selalu terputus, seperti bait yang tidak pernah diselesaikan. Seorang bekas produser musik yang pernah bekerja sama dengannya suatu ketika dahulu berkata, dia ada satu projek pribadi. Rakaman yang dia buat sendiri disimpan dalam peti besi. Katanya, ia hanya boleh didengar bila dia dah tiada. Tiada siapa tahu isi sebenar rakaman itu. Adakah lagu-lagu pengakuan atau suara seseorang yang sudah lama dilupakan? Persoalan itu makin menguatkan mitos tentang dirinya, bahawa Man Bai bukan hanya menyembunyikan luka, tetapi juga sejar. Dalam satu temu ramah terakhir, sebelum dia menarik diri sementara dari media, wartawan sempat bertanya, "Adakah Tuan menyesal kerana menunggu begitu lama untuk bercakap?"
Dia menjawab tanpa ragu, "Tak, sebab sesetengah benda kalau disebut terlalu awal, ia akan hancur. Saya tunggu kerana saya tahu sebahagian kisah ni memang tak sepatutnya difahami semua orang." Dan begitulah dia kembali ke diamnya. Rumahnya tetap sunyi, telefon jarang berbunyi, gitar tuanya masih tergantung di dinding, lagu-lagu lamanya tetap dimainkan di corong radio, tetapi lagu yang sebenar yang lahir dari ruang gelap hatinya masih belum pernah didengar. Orang datang dan pergi, bertanya, berspekulasi, menulis artikel, membuat dokumentari kecil-kecilan, tetapi Man Bai tidak muncul, tidak membalas message, tidak memberi komen, seolah-olah dia sudah selesai dengan dunia, atau mungkin dunia belum selesai dengannya. Dan disitulah pembaca, pendengar kita semua terpaksa berdiri di ambang pintu cerita ini, melihat ke dalam, merasa dekat, tetapi tidak dapat melangkah masuk sepenuhnya. Seperti mendengar suara dari bilik sebelah, jelas, tapi tidak sepenuhnya difahami. Man Bai bukan sekadar nama, tetapi sebuah misteri hidup yang terus berdetik. Diam-diam, perlahan-lahan, dan belum pernah benar-benar berakhir. Dan seperti itu, cerita tentang Man Bai melayang di antara realiti dan bayangan, antara yang pernah terungkap dan yang masih tersembunyi. Setiap yang mendengarnya akan membawa pulang sesuatu yang berbeza. Ada yang merasa damai, ada yang merasa kosong, dan ada pula yang semakin dihantui oleh apa yang tidak dikatakan. Beberapa minggu kemudian, seorang peminat muda yang pernah menghadiri sesi pengakuan itu menulis di laman pribadinya, "Saya masih ingat pandangan mata dia ketika berhenti bercakap seketika, bukan kerana lupa, tetapi seperti sedang bergelut untuk tidak meneruskan, seolah-olah ada sesuatu yang kalau disebut akan memusnahkan semuanya." Catatan itu tular diam-diam, tanpa sensasi, tapi dibaca oleh ramai. Ia membuka semula perbualan yang tidak pernah selesai. Ada orang mendakwa melihat Man Bai di sebuah kedai kopi lama di Taiping, duduk sendirian, menulis dalam buku nota kulit lusuh. Ada pula yang berkata mereka menerima pesanan suara misteri, beberapa bait lagu yang belum pernah dirakam, dihantar dari nombor tak dikenali. Kebenaran sukar dipastikan, dan tiada siapa boleh membuktikan. Namun yang pasti, Man Bai tidak menjelaskan, tidak menafikan, dan juga tidak mengiyakan. Di rumah lamanya, tirai jendela masih terjatuh sebelah. Tanaman pasu di beranda mulai kering. Peti surat sudah lama penuh. Tapi dalam ruang itu, kononnya, masih ada suara. Suara dari radio lama, dari kaset usang, dari gitar dengan senar yang tinggal 4. Suara itu bukan semata-mata bunyi, ia adalah sisa sebuah jiwa yang enggan dilupakan, tetapi juga tidak mahu diungkap sepenuhnya. Dan mungkin itulah yang dia mahukan sejak awal, agar tidak semua jawapan dijawab, tidak semua kesakitan diterangkan, tidak semua rahsia dibuka. Mungkin dengan cara itu, dia melindungi bukan saja dirinya, tetapi juga semua yang pernah menjadi sebahagian dari hidupnya. Kerana dalam diamnya yang panjang itu, Man Bai bukan cuba lari, tetapi hanya memilih jalan yang paling sunyi untuk pulang. Dan di sinilah kita tinggalkan dia. Tidak dalam noktah, tetapi dalam elipsis yang perlahan. Tidak tahu pasti sama ada cerita ini hampir tamat, atau sebenarnya baru bermula.